Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Khusus para pelajar STPM yang mengambil geografi, kita berjumpa semula dalam kita berkongsi bersama ilmu-ilmu ataupun topik-topik dalam geografi untuk perasaan STPM ini. Semoga apa yang akan saya atau cikgu bawa pada tengah hari ini boleh memberi manfaat kepada para pelajar semua. Semoga para pelajar dapat memberi tumpuan, dengar elok-elok, walaupun kita tidak bersemuka, tetapi cikgu menjangkakan bahawa para pelajar akan faham dengan apa yang cikgu maksudkan ini. Dan topik pada tengah hari ini cikgu akan bawa berkaitan dengan sistem hidrologi, iaitu tentang lebihan dan kurangan air. Kalau istilah dahulu, sebelum ini kita menggunakan istilah air positif, air negatif. Bila air positif, air negatif ini, para pelajar sedia faham bahawa yang tu adalah air bateri. Jadi kita ubah pihak yang berkuasa lah, kita kata di dalam sukatan ini berkuasa, yang dalam sukatan ini khususnya MPM, mengubah kepada lebihan dan kurangan air. Bila sebut lebihan dan kurangan air ini, ialah satu perkara di mana ianya berkaitan dengan apa yang berlaku di litosfera. Litosfera, para pelajar sedia faham bahawa di permukaan bumi. Di permukaan bumi ada 2 fenomena cuaca yang berlaku. Pertama, lebihan air. Yang kedua ialah kurangan air. Dengan lebih mudah kita faham, maksud lebihan air ini, para pelajar, lebih kepada banjir. Okey? Lebih kepada banjir. Dalam konteks banjir ini, kalau kita nak faham lebih dekat, kita nak faham dengan lebih jelas, banjir ini maksudnya dalam keadaan yang mudah kita nak faham ialah hujan turun dengan banyak. Hujan turun dengan lebat di kawasan litosfera. Banjir ini berlaku hujan turun dengan banyak, sedangkan sejatan ataupun sejat puluhan berkurangan. Ini fenomena dia. Ini yang dikatakan lebihan air. Air lebih banyak di permukaan bumi. Tidak sepatutnya air yang banyak, tetapi disebabkan hujan yang berlebihan, sejatan yang kurang, wujudnya istilah banjir. Dan banjir ini kita fokuskan kepada lebihan air. Dan dalam konteks banjir ini, kita boleh pecah pula kepada 2. Kalau kita selalunya kita duk kata ayak bah. Tapi sebenarnya di situ ialah dipanggil luahan tebing.
Dan satu lagi, berlakunya banjir kilat. Bukan banjir yang ada kilat, tetapi banjir kilat. Cuma cikgu nak bagi para pelajar jelas, faham bahawa luahan tebing dia berbeza dengan banjir kilat. Luahan tebing selalunya berlaku di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai. Dalam konteks lain, air yang sepatutnya ada di dalam sungai tersebut telah keluar daripada tebing. Bila air telah keluar daripada tebing, itulah kita panggil luahan tebing. Sebab itulah kalau banjir, kalau kawasan-kawasan pertempatan, kawasan-kawasan pertanian yang berada di berhampiran dengan sungai akan mengalami banjir dahulu. Sebab air yang ada di dalam alur sungai tersebut telah lebih, tak dapat ditampung oleh alur sungai tersebut, dan dia keluar, dia melintasi tebing dan akhirnya berlaku banjir. Kalau kita di sini, di utara ni, kita panggil air bah lah. Itu konteks yang pertama, lebihan air. Dan banjir kilat, dia berbeza. Banjir kilat khususnya berlaku di kawasan pusat bandar. Berlaku di kawasan pusat bandar. Berlaku di kawasan-kawasan bandar. Sebab ada perbezaan yang nyata antara luahan tebing dengan banjir kilat. Perbezaan yang pertama tadi kita sudah lihat tempat. Tempat kalau di banjir kilat di kawasan-kawasan bandar. Kalau luahan tebing, kawasan-kawasan yang berhampiran dengan tebing sungai. Tempoh. Kalau kita nak beza dari segi tempoh pula, banjir kilat ini peningkatan aras berlaku secara cepat. Peningkatan aras air di permukaan itu berlaku dengan cepat. Dan dia surut pun dengan cepat bagi banjir kilat. Tapi bila dah air penuh di kawasan perumahan, air dah penuh di kawasan jalan raya, sudah pasti akan memberi kesan kepada manusia. Tetapi bagi luahan tebing ini, sekiranya air tersebut keluar daripada tebing, melimpahi kawasan-kawasan rendah di kawasan sekitar dia, susah dia nak keluar. Dia akan bertakung lama di situ dan dia mengambil masa yang lama, dan kerosakan pun sudah pasti, kerosakan yang akan dihadapi oleh manusia, harta benda, pertanian dan juga sebagainya akan menyebabkan kerosakan yang banyak. Para pelajar boleh jelas di situ bahawa lebihan air ini kita rujuk kepada banjir. Sebab apa berlaku banjir? Hujan yang banyak, lebat, dan sejatan yang kurang. Dan banjir tadi ada dua adik-beradik, ada dua saudara, luahan tebing dan banjir kilat. Banjir kilat berlaku di kawasan pusat bandar, luahan tebing berlaku di kawasan yang berhampiran dengan sungai. Okey, para pelajar, kita lihat pula apa maksud kurangan air. Apa yang dikatakan kurangan air ni? Para pelajar kena sedia maklum bahawa apabila para pelajar berada di dalam kelompok pengajian geografi ini, para pelajar kena faham, kena kuasai 4 sistem yang membentuk bumi ini. Atmosfera, litosfera, biosfera dan hidrosfera. Dan dalam konteks ini kita berada dalam hidrosfera, tetapi hidrosfera ini yang berkaitan dengan air ini, dia memberi kesan juga kepada sistem-sistem lain. Kerana hubung kait antara sistem-sistem itulah yang menyebabkan bumi ini hidup. Baik, cikgu nak berbalik kepada kurangan air. Apa maksud kurangan air? Kurangan air dalam kata lain, dalam kata mudahnya ialah kemarau. Kemarau. Semua orang tahu. Tok Wan kita tahu, Tok kita tahu, adik kita tahu kemarau tu. Kemarau ni secara
secara sepintah lalu, walaupun kita tak belajar geografi, kita tahu bahawa kemarau ini adalah hujan yang tak ada. Hujan yang tak ada langsung, bukan takat kurang. Tak ada langsung. Dan dalam konteks ini, kita ambillah definisinya. Kita ambillah pengertiannya yang akademik sikit. Dalam konteks ini, kemarau ialah jumlah sejat peluhan yang melebihi jumlah kerpasan. Kemarau, sejat peluhan lebih daripada kerpasan ataupun hujan. Dalam konteks ini, para pelajar, dalam konteks kemarau ni, sejatan yang lebih, hujan yang kurang, berlakunya kemarau. Tetapi calon-calon perlu ingat, apabila nak menjawab kertas soalan nanti, apabila adanya soalan kemarau, walaupun calon-calon masukkan kemarau merujuk kepada sejat peluhan yang tinggi dan kerpasan yang rendah, calon-calon tidak boleh mendapat markah yang full mark di situ. Sebab apa? Kemarau ini mesti ada istilah dalam tempoh ataupun jangka masa yang lama. Tempoh ataupun jangka masa yang lama. Hari ini sejatan banyak. Hujan tak ada. Belum lagi dikira kemarau. Tapi kalau sejatan itu berlaku dalam tempoh yang lama, dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan, sedangkan hujan kita tak terima dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan, itu baru dikira kemarau. Apabila para pelajar mempelajari geografi ini, sebenarnya para pelajar kena berada dalam fenomena itu. Lebih mudah faham. Kalau disebut kemarau, para pelajar kena bayangkan, oh ini keadaan kemarau. Kalau para pelajar belajar banjir, cikgu-cikgu duk bagi penerangan tentang banjir, para pelajar kena bayangkan, oh ini banjir. Banjir ni, oh ayak banyak. Rata ayak ni pi, dalam rumah pun dia masuk. Dalam parit penuh. Bila kemarau, ayak tak ada. Ayak telaga kering. Ayak sungai kering. Sebab apa? Sebab sejatan yang lebih, hujan yang kurang. Okey? Jadi, pokoknya, apa yang cikgu nak bawa kepada para pelajar hari ini ialah lebihan dan kurangan air. Ini fenomena alam. Ini fenomena alam yang tidak penghuni di atas muka bumi ini kena terima. Tetapi kita diberi akal, diberi fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada penyesuaiannya. Kalau banjir pun pasti dia akan memberi kesan kepada manusia, memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan, memberi kesan kepada haiwan. Sama juga dengan kemarau, memberi kesan kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. 3 kelompok ini berada dalam kategori mana? Kategori biosfera. Nampak perkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Cikgu bagi penerangan di sini, cikgu harap pelajar mudah terima. Kalau di dalam kelas, kadang-kadang apa yang kita dapat, ini pengalaman cikgu-cikgu lain pun. Cikgu-cikgu lain yang dengar hari ini pun tahu perkara ini berlaku. Pelajar dia buat apa di belakang? Pelajar tengok cermin. Mereka ada cermin. Mereka ada cermin bawah meja tu. Mereka duduk tengok cermin. Kadang-kadang yang terselip buat handphone duduk main handset. 2. Yang ketiga, mereka ada buat apa? Mereka ada buat kerja lain. Hak subjek nak main siap lagi pengajian am kau bahasa Melayu kau, mereka nak bagi siap, mereka tak nak siap. Jadi, bila pelajar, ini nasihat cikgu, bila pelajar tak beri tumpuan semasa cikgu mengajar, susah untuk kita nak menghazamkan ilmu yang cikgu bagi itu. Tanyalah pelajar-pelajar yang telah berjaya. Yang kita tengok dalam media masa, bila mereka interview pula pelajar yang berjaya ni, apa mereka kata? Oh, kami
beri tumpuan kepada cikgu mengajar dalam kelas. Ni nak bagi tumpuan kena pelajar ada cermin di bawah meja. Bila ada cermin, dia duduk tengok cermin tu, dia kata dia elok, dia senyum seorang-seorang. Biasalah, no? Bila pelajar dah besar, cantik, molek ni, nak kena bagi cantik, molek sedialah. Okey, para pelajar yang saya hormati sekalian, kita pergi kemarau dulu. Kita pergi kepada kemarau dulu. Sebab kemarau juga melibatkan sebahagian daripada kesejahteraan yang lebih, hujan yang kurang. Pasal apa berlaku kemarau? Kita nak lihat mengapa berlaku kemarau ini. Apa punca yang menyebabkan berlakunya kemarau ini? Tak tahu, ada matahari banyak kot, ada matahari lebih kot. Betul lah, ada matahari yang lebih. Pancaran cahaya matahari sampai lebih banyak di permukaan bumi. Awan yang tidak ada. Tapi ada faktor-faktor dia. Kita lihat faktor-faktor semula jadi. Kemarau ni bukan orang buat lah. Kemarau ni bukan dicipta oleh manusia. Kemarau ini adalah fenomena alam. Ini kuasa Allah Ta'ala. Tetapi kita dapat kelaskan tentang sebab-sebabnya berlaku. Yang pertama, pasal apa berlaku kemarau ini? Ialah perubahan unsur-unsur iklim. Bila cikgu sebut perubahan unsur-unsur iklim ini, para pelajar kena sedia maklum. Perubahan unsur-unsur iklim ini menyebabkan berlakunya fenomena cuaca. Perubahan unsur-unsur iklim, maksud dia hujan yang kurang. Termasuk unsur-unsur cuaca ni, hujan yang kurang. Pancaran cahaya matahari yang kuat. Ini perubahan unsur-unsur iklim. Suhu yang tinggi yang boleh menyebabkan berlakunya kemarau. Pertama, cikgu sebut tadi, berlakunya kemarau adalah perubahan unsur-unsur iklim. Yang kedua, faktor yang menyebabkan berlakunya kemarau tadi ialah fenomena. Ini bukan filem lah, fenomena. Fenomena cuaca luar biasa. Cuaca luar biasa. Luar biasa macam mana? Panas. Daripada pagi sampai ke malam, walaupun malam tidak ada matahari, kita masih panas. Tambah-tambah ketika tengah hari, lagi panas. Dan fenomena cuaca luar biasa ni, kalau yang kita biasa dengar, calon pun mungkin dah belajar, iaitu fenomena El Nino yang berlaku. El Nino, fenomena cuaca panas yang cukup kuat. Sehingga kita tak boleh duduk di luar rumah. Kita dinasihatkan minum air banyak. Dinasihatkan duduk di dalam rumah. Sebab ini adalah fenomena cuaca luar biasa. Antaranya ialah El Nino. El Nino ni ada guru dia. Dia ada kawan dia. Anda sedar, pelajar sedar tak sedar, Allah bagi jadi kita di muka bumi ini pun ada pasangan-pasangan dia. Kalau lelaki ada perempuan, kalau kiri ada kanan, atas ada bawah, miskin ada kaya, siang ada malam, bulan ada matahari. Kalau El Nino ada guru dia, ada pasangan dia. Pasangan dia ialah La Nina. La Nina ni hujan yang lebat dalam tempoh yang panjang. Tapi dalam konteks untuk berlaku kemarau ini, kejadian El Nino. Para pelajar mungkin telah belajar, cikgu telah ajar tentang kejadian El Nino, bagaimana peningkatan suhu di lautan yang tinggi menyebabkan angin semua bergerak masuk ke situ. Boleh? Para pelajar sekalian, ini fenomena yang kedua. Fenomena faktor yang ketiga yang menyebabkan berlakunya kemarau ialah kesediaan air. Kesediaan air yang ada di permukaan itu sikit. Air sungai tak ada, air kolam tak ada, air dalam parit tak ada. Kalau kita di sini parit gila pun tak ada air. Dalam petak lagi tak ada air. Jadi kemarau. Bukan kita manusia sahaja yang susah hati bila kemarau ni. Kata ikan semua
mereka bertasbih, mereka sentiasa berdoa untuk turunlah hujan. Tapi kita tak fahamlah bahasa kata. Sebab air yang ada di permukaan sedikit, tidak ada langsung. Bila tidak ada langsung, macam mana untuk mengangkat air tersebut naik ke atmosfera? Okey, para pelajar. Faktor yang keempat yang menyebabkan berlakunya kemarau ialah penyahutanan. Ini faktor yang pemangkin ataupun faktor yang mempercepatkan berlakunya proses kemarau. Pasal apa saya kata penyahutanan? Penyahutanan ini bermaksud hutan-hutan telah ditebang secara keseluruhannya. Para pelajar kena faham 3 fenomena yang berbeza ini. Satu, penyahutanan. Okey, penyahutanan ni maksud dia kawasan tersebut ada hutan, dinyahkan semua sekali, gondol, tinggal permukaan tanah saja. Itu maksud penyahutanan. Pembalakan maksudnya hanya pokok-pokok yang tertentu sahaja ditebang. Sebab itu kita kelaskan pembalakan ini, ada pembalakan terpilih, ada pembalakan secara blok, ada pembalakan secara kitar. Tak semua tumbuh-tumbuhan tersebut dimusnahkan. Yang ketiga ialah perhutanan. Perhutanan ni maksud dia, kita menjadikan kawasan itu hutan. Kalau kurang pokok, kita pergi tanam lagi pokok. Kalau pokok yang ada, kita jaga dia. Ini berada dalam konteks pemeliharaan dan pemeliharaan. Itu beza dia. No? Penyahutanan ni, bila tak ada hutan, tidak ada pokok, habis. Sumber air yang ada di atmosfera terjejas. Dalam kajian, kalau tak silap cikgu, sebatang pokok yang ada di permukaan bumi ini boleh menampung bekalan oksigen untuk 3 orang. Sebab tu bagi pelajar cikgu kata kat mereka, kalau nak study dalam bilik, boleh study. Takut kekurangan oksigen. Bila tak ada oksigen dalam badan, kita akan mengantuk. Carilah pokok-pokok yang hidup, pokok keladi ke, pokok apa ke. Janganlah ambil pokok nyok bola rumah pula. Ambil pokok-pokok yang halus yang boleh mengeluarkan oksigen. Jadi bila badan kita cukup oksigen, kita tidak akan mengantuk. Samalah juga dengan cara duduk. Kalau duduk baca buku sambil menerap, duduk baca buku sambil terlentang, duduk baca buku di depan tu ada TV, tak boleh. Duduk secara tegak, tulang belakang kena bagi tegak, sebab aliran darah yang elok akan menyebabkan kita kurang rasa mengantuk. Sebab tu kita digalakkan untuk meminum air sejuk, air mineral, sebab dalam air itu sebenarnya komponen oksigen. Sebab tu dipanggil H2O. Ada oksigen yang boleh menggerakkan hemoglobin kita, darah kita berjalan dengan lancar dan kita tak akan mengantuk. Selesai. Cikgu tak mau cerita bab doktor tu. Kita nak pergi bahagian kemarau. Okey, para pelajar boleh 4 perkara, 4 sebab mengapa berlakunya kemarau. Perubahan unsur cuaca, fenomena cuaca luar biasa, kesediaan air yang tidak ada di permukaan, dan penyahutanan. Okey, bila berlaku kemarau, apa kesan kepada manusia? Apa kesan kepada hidupan yang ada di permukaan bumi ini? Hidupan yang ada di permukaan bumi ini yang pastinya yang pertama ialah manusia. Yang kedua ialah haiwan. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Masalahnya sekarang, kesemua kehidupan ini memerlukan air. Habaq dekat saya, siapa yang buka puasa tu tak minum air, makan nasi terus? Tak ada. Semua memerlukan air. Kita nak bercakap pun perlu air liur. Kalau kita teriak pun tak keluar air mata, itu teriak bohong. Teriak apa tak keluar air mata? Nak bercakap bagaimana air liur? Tak ada.
Kencing, apa tak keluar air kencing? Semua memerlukan air. Ini kesan apabila berlakunya kemarau. Bila berlakunya kemarau, manusia, haiwan, tumbuhan yang ada di dalam sistem biosfera tadi akan mengalami masalah kekurangan air. Timbul isu di situ, iaitu masalah kekurangan air. Kekurangan air ataupun kekurangan sumber air. Sebab manusia memerlukan air. Manusia memerlukan air untuk kegiatan pertanian, aktiviti ekonomi, untuk domestik, tahu domestik, untuk mandi, basuh dan juga sebagainya. Untuk aktiviti-aktiviti aquaculture memerlukan sumber air. Untuk aktiviti-aktiviti rekreasi juga memerlukan sumber air. Jadi, apabila manusia sudah sampai satu tahap memerlukan air, dia memerlukan air untuk nak menjalankan aktiviti dia. Sebab kita perlu kepada air untuk nak menjalankan aktiviti. Jadi untuk nak menjalankan aktiviti ini, apa yang manusia buat? Apa yang manusia buat untuk mengatasi masalah kekurangan air yang ni? Air tak ada ni. Sekarang kemarau, air tak ada. Apa yang kita nak buat? Nak minum pun tak ada air ni. Nak mandi pun tak ada air. Nak ambil semayang pun terpaksa dalam mangkuk kecil saja. Nak tayamum tak erti, tak belajar. Dah sebelum ni duk ada air boleh ambil semayang. Jadi langkah yang pertama untuk mengatasi masalah kekurangan air ni lah. Pelajar tengok elok. Langkah yang pertama untuk nak mengatasi masalah kekurangan air ni, yang pertama kita buat catuan air. Catuan air. Catuan air ini maksud dia kita nak bagi menseimbangkan bekalan air. Catuan air kita boleh buat dalam dua bidang. Kita catu mengikut kawasan dan kita catu mengikut masa. Selalunya orang catu air ni pukul 12, pukul 11, pukul 2 pagi sekali lagi baru ada air. Siapa lena tak ada. Tak boleh tahan air. Dan langkah yang pertama ini lebih berkesan. Air ada juga pihak yang berwajib yang membekalkan sumber air, yang membekalkan air ada juga. Tapi kita buat konsep catuan air ni. Baik, sebelum cikgu lupa bila sebut bab air ni, ada satu tahun, cikgu tak ingat tahun bila, soalan ditanya air bersih. Tertinggal saat, cikgu lompat pergi iklan sini saat, air bersih. Soalan tanya, air bersih. Para pelajar yang saya hormati sekalian, macam-macam jawapan kita terima. Ada yang kata air bersih ni adalah air Zam-Zam yang dibawa balik daripada Mekah. Betul juga bersih. Ada yang kata air bersih ni adalah air hujan. Ada yang kata air bersih ni air yang daripada telaga yang tidak ada pencemaran apa-apa. Sebenarnya air bersih ni ialah air yang telah dirawat dan disalurkan ke rumah-rumah oleh pihak tertentu. Itu air bersih. Kita sanggup tak minum air pipe yang kita buka di rumah kita tu? Sesak-sesak kita boleh minum. Kita yakin bahawa air itu bersih. Jadi konteks air bersih di sini adalah air yang telah dirawat, telah dinyah kuman oleh pihak yang berwajib yang berkaitan dengan bekalan air ini, dan air tersebut untuk kegunaan domestik dan disalur ke rumah-rumah. Itu air bersih. Kalau anda tengok air itu diurus oleh pihak Telekom, TNB, jangan percaya. Mereka bahagian lain. Ini oleh bahagian Jabatan Bekalan Air. No? Jabatan Bekalan Air. Di Perlis, kalau pelajar nak tahu, lalu ke Sungai Baru. Okay. Ada rumah pam besar di situ yang diambil daripada Sungai Muda itu yang dibuat oleh pihak MADA. Di pam di situ, dihantar ke pesisir pantai di Kuala Perlis, dicuci di situ dan disalurkan ke Langkawi.
kita bagi air, kita jual air kepada kedah di situ. Ini konteks air bersih. Cikgu tinggalkan konteks air bersih, bukan ayat Zam-Zam nah. Ayat Zam-Zam betul, ayat yang mempunyai mujizat, air yang ada kelebihan-kelebihan yang cukup mineralnya, tetapi dalam konteks air bersih ini adalah air yang disalurkan ke rumah-rumah untuk kegunaan harian kita. Yang pertama, cara nak mengurangkan masalah kekurangan air tadi, catuan air. Yang kedua ialah sumber air alternatif. Sumber air alternatif. Apa dia sumber air alternatif ini? Yang pertama ialah air bawah tanah. Air bawah tanah. Kita korek telaga. Kita cari tempat-tempat yang kita jangka ada air, kita korek sehingga kita jumpa aquifer. Di situ kita boleh pump air untuk sebagai diguna pada waktu kemarau. Yang kedua, ini istilah para pelajar kena faham. Maksud dia ialah penuaian hujan. Penuaian hujan. Ini mungkin bagi cikgu-cikgu yang mengikuti siaran ini juga dah faham apa dia maksud penuaian hujan ni. Apa dia penuaian hujan? Cikgu bisa tanya pada pelajar cikgu, apa dia penuaian hujan ni? Dia kata pikrat padi pukul. Itu penuaian padi. Penuaian hujan ini, semasa hujan turun, kita guna air hujan tersebut yang kita cantumkan, yang kita satukan, kita simpan air tersebut. Sama ada kita buat tangki di dalam tanah, sama ada kita buat tangki di permukaan tanah, itu kita panggil penuaian hujan. Air tersebut boleh diguna semula pada ketika mengalami masalah kekurangan air. Itu maksud penuaian hujan. Dan memang sekarang pihak-pihak berwajib pun menggalakkan proses penuaian hujan ini. Dan yang paling banyak sekarang ialah penggunaan kita nak menjana tenaga solar. No? Kita ambil cahaya matahari, kita guna pelet-pelet yang boleh menghasilkan tenaga solar itu boleh digunakan untuk bekalan sumber elektrik, kuasa elektrik yang rendah-rendah di rumah kita lah. Kita boleh guna. Dan ini adalah konteks penuaian hujan. Ini adalah sumber air alternatif. Sumber air alternatif. Boleh para pelajar? Yang ketiga, macam mana untuk nak mengatasi masalah kurangan air ini? Iaitu, ini cikgu dengar elok, cikgu kadang-kadang cikgu kesian juga markah tak boleh di sini. Ada setengah calon, sebahagian calon, tapi yang duk dengar ni tak lah. Sebahagian calon, dia buat pembenihan awan. Dia buat tajuk, isi dia mula-mula dalam huraian tu, pembenihan awan. Ada sebahagian lagi yang bubuh hujan tiruan. Yang mana diterima benar? Untuk nak mengatasi masalah kurangan air ni. Pembenihan awan bukan cara untuk mengatasi masalah kurangan air. Pembenihan awan ialah untuk menghasilkan hujan tiruan. Jadi yang betulnya, apabila para pelajar nak menjawab, kod-kodlah ada soalan ini, kod-kodlah soalan ini muncul, soalan ini ada, sama ada di peringkat negeri maupun peringkat perasaan sebenarnya, calon-calon kena tulis isi hujan tiruan. Hujan tiruan buat apa? Hujan tiruan terhasil akibat aktiviti pembenihan awan. Bukan pembenihan awan. Calon ingat, jangan tulis pembenihan awan dahulu sebagai satu isi, tapi tulis sebagai hujan tiruan. Hujan tiruan ini melalui kaedah pembenihan awan dengan harapan kawasan tersebut akan mendapat hujan, dan apabila mendapat hujan, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan masalah bekalan air yang kurang bagi kawasan tersebut. Okey.
Seterusnya, yang keempat ialah menambah kawasan tadahan. Menambah kawasan tadahan. Kawasan tadahan ini ialah kita kena simpan hutan. Hutan-hutan simpan, hutan-hutan kekal tidak boleh diganggu. Sebab hutan ini adalah satu kawasan sebagai kawasan tadahan. Dia boleh menyimpan air. Di samping kita kena memperbanyakkan tempat-tempat takungan. Kolam, empangan, luaskan empangan. Kalau anda lihat beberapa negeri sekarang ini dalam proses nak menambahkan kawasan takungan. Kalau di Perlis, di Timur Tasuh, kita tak boleh luas dah. Selagi takut luas, kut pergi belah siam. Kita buat kena? Kita tingkatkan tebing. Kita tingkatkan tebing supaya aras air itu bertambah. Dan pihak-pihak wajib memang dalam perancangan mereka untuk memastikan bekalan-bekalan air boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Itu pihak berwajib. Kalau pihak rumah kita nak simpan apa? Simpan dalam tangki lah. Sediakan tangki yang banyak. Tangki tadi boleh diambil daripada sumber bekalan air pipe ataupun macam cikgu kata tadi, iaitu penuaian hujan. Itu antara yang perkara yang boleh mengatasi masalah bekalan air yang kurang. Okey. Para pelajar yang saya hormati sekalian, cikgu nak tinggalkan yang ini. Minta maaf kalau cikgu tak sempat kepada lebihan air, hujan air bah tadi. Sebab cikgu nak masuk kepada satu soalan, satu perkara yang cikgu berhasrat untuk nak bagi para pelajar tahu. Sebab dalam beberapa tahun kebelakangan ini, para pelajar bila buat soalan ni dia tak dapat markah. Maaf, cikgu tak ada habiskan. Kemarau setakat tu okey. Lebihan air, para pelajar faham tadi bahawa itu adalah air bah. Bila air bah, dia mengganggu ke semua sekali sistem yang ada di permukaan bumi. Bila banjir, dia akan ganggu sistem pengangkutan. Dia akan ganggu aktiviti pertanian. Dia akan ganggu pergerakan manusia. Kita tak boleh pergi sekolah, air bah. Tak boleh pergi tempat kerja, air bah. Orang bela ikan pun, ogi, ikan gembira, boleh keluar daripada sangkar. Air banyak. Okey. Dalam masa yang sedikit ini, cikgu nak bawa kepada satu soalan. Cikgu nak bawa kepada satu soalan supaya para pelajar jelas tentang kehendak soalan ini. Jelas tentang kehendak soalan ini. Beri masa cikgu nak padam Ustaz. Waktu tu bolehlah kalau nak minum air pun lah, dah tak bulan puasa, siapa puasa 6 tu selamat berpuasa lah. Tapi yang tak minum air tu, yang tak puasa minum air Ustaz. Tara cikgu nak buat yang ni nah. Para pelajar yang dihormati sekalian, para pelajar yang disayangi, sabar, sekolah nak buka dah. Kita akan masuk sekolah lepas ni. Tapi tak tahu bila lah. Nah. Soalan pendek sahaja. Soalan pendek sahaja. Huraikan huraikan kesan banjir. Banjir juga. Ada lagu nak banjero. Terhadap sistem atmosfer, terhadap sistem biosfera. Terhadap sistem biosfera. Soalan cukup mudah. Tapi pelajar tak boleh markah. Di mana salahnya? Inilah hasrat cikgu hari ini. Peluang cikgu yang kali kedua ni mungkin kali terakhir dalam slot ini. Tapi cikgu nak bagi yang ni. Cikgu nak jelaskan para pelajar huraikan kesan banjir terhadap sistem biosfera. Bila kita kaji soalan ini, bila kita tengok soalan ini,
para pelajar tahu, oh, bila banjir, apa kesan pada biosfera? Banjir, para pelajar tahu. Banjir ni pelajar tahu, air banyak. Biosfera, pelajar tahu. Dia berkaitan dengan rantaian makanan, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, berkaitan dengan habitat. Betul kan? Okey. Cikgu nak ambil pelajar A jawab dulu. Pelajar A, dia jawab macam ni. Bila berlaku banjir, dia buat ayat, apabila berlaku banjir, kesan yang pertama terhadap sistem biosfera ialah kemusnahan habitat. Dia kata bila banjir berlaku kemusnahan habitat. Habitat tahu? Tahu, mesti tahu punya habitat. Tempat haiwan duduk, membesar, membiak, tempat cari makan, itu habitat. Ini dia jawab. Bila berlaku banjir, kesan yang pertama terhadap sistem biosfera ialah berlakunya kemusnahan habitat. Habitat musnah, dia kata. Kemudian, calon ini jawab juga, bila berlaku banjir juga, tumbuh-tumbuhan akan musnah. Betul lah. Tumbuh-tumbuhan musnah. Para pelajar yang saya hormati, yang saya sayangi sekalian, sebenarnya bila calon jawab begini, calon tersebut tidak mendapat markah yang penuh. Calon tersebut akan mengalami kurangan markah yang cukup banyak. Sebab cara dia menjawab soalan ini salah. Dengan elok, cara dia menjawab soalan ini salah. Sebab dia terus fokus kepada sistem biosfera. Oh cikgu, pasal apa kami jawab salah? Bila dalam 2-3 tahun ke belakang, semua cikgu-cikgu gembira. Ini berlaku, cikgu-cikgu gembira. Cikgu-cikgu sebenarnya duk tunggu saja. Duk tunggu, anak murid aku ni boleh buat tak? Kalau boleh buat, bagus. Dapat keputusan baik, pengetua puji. Bila calon keluar bilik Dewan Peperiksaan, cikgu tanya, boleh buat? Boleh cikgu. Apa yang cikgu bagi? Semua naik. Keluar dengan penuh gembira. Sonok. Tapi bila mai tengok skrip jawapan, tak kena. Inilah yang kita tak mau. No? Kita tak mau apa yang dicita-cita tidak sampai. Kita mau apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan sebenarnya berlaku. Ini soalan yang memerangkap calon. Soalan ini soalan berlapis. Soalan aras tinggi. Soalan berlapis. Sebab apa? Sebenarnya calon-calon tertinggal di sini. Kesan banjir ini. Calon-calon tertinggal kesan banjir itu. Bila kesan banjir, barulah memberi kesan kepada biosfera. Ini ada kesan banjir? Tak ada. Calon terus masuk terhadap sistem biosfera. Calon tak sebut pun kesan banjir. Faham maksud saya? Kesan banjir itu kena di-elaborate terlebih dahulu. Kena dihurai terlebih dahulu. Baru boleh memberi kesan kepada biosfera. Apa kesan banjirnya? Apa kesan banjir? Yang pertama, bila berlakunya banjir, sudah pasti akan berlaku pemendapan. Cuba tengok bila berlakunya banjir. Bila adanya banjir, surutnya ayat banjir sebut, apa yang ada? Kelodak-kelodak tengok dalam almari rumah kita penuh. Berlakunya pemendapan sungai. Di tebing-tebing sungai, di kawasan-kawasan rendah, adanya pemendapan yang banyak. Itu kesan banjir. Yang kedua, kesan berlakunya banjir, apa lagi berlaku? Berlakunya hakisan.
Sebab air tadi bergerak. Air tadi dia akan bergerak. Bila bergerak, dia membawa struktur-struktur tanah yang lembut. Dia membawa batu-batu, dia membawa kesemua yang ada dan akan menghasilkan hakisan di situ. Apa lagi kesan banjir? Yang ketiga, berlakunya pergerakan jisim ataupun berlakunya tanah runtuh. Kemudian apa lagi yang berlaku kesan daripada banjir ini? Yang keempat, berlaku limpahan air. Limpahan air ataupun kawasan ditenggelami. Dan yang kelima, apa lagi kesan banjir tersebut yang berlaku? Sumber air tercemar. Sumber air tercemar. Okey. Para pelajar yang saya hormati sekalian, inilah yang sepatutnya para pelajar jawab. Bila disebut kesan banjir, para pelajar kena keluarkan yang ini sebagai isi. Kemudian, bila 5 isi ini ada, baru kesan terhadap sistem biosfera. Barulah dikatakan habitat musnah. Barulah dikatakan tumbuh-tumbuhan musnah juga. Tidak ada rantaian makanan. Kesannya di situ. Kemudian, barulah mungkin juga apabila adanya kesan pemendapan ini terhadap biosfera, tumbuh-tumbuhan selepas itu menjadi lebih subur. Kemudian ada juga yang berlakunya kehilangan nyawa terhadap biosfera. Ni ditenggelami air ni. Itulah cara jawapannya yang betul. Dia boleh berubah. Huraikan kesan kemarau terhadap sistem biosfera. Bila kemarau, kena lihatlah apa kesan-kesannya di situ. Suhu meningkat, air kurang, panas yang berlebihan, tanah menjadi kering, humus tidak ada, semua itu memberi kesan kepada biosfera. Ingat para pelajar, bila nak menjawab soalan begini, anda tidak boleh terus kepada sistem biosfera itu. Kena ambil kesan dulu, letak sebagai isi, baru dipecah-pecah-pecahkan kepada kesan itu. Para pelajar yang saya hormati sekalian, satu perkara lagi yang cikgu nak jelaskan kepada para pelajar dalam masa yang singkat ini ialah para pelajar kurang jelas, para pelajar tentang aktiviti pertanian. Maaf cikgu nak padam Ustaz. Selesai ni para pelajar tentang aktiviti pertanian. Bagi yang duduk di kawasan flat-flat, yang duduk di rumah banglo yang besar-besar, yang rumah bagi kawasan perumahan ni mungkin tak tahu apa dia aktiviti pertanian ni. Sebab soalan pernah semua dikaitkan dengan aktiviti pertanian. Banyak soalan-soalan yang kita jumpa dikaitkan dengan aktiviti pertanian. Dan aktiviti pertanian ni para pelajar kena tahu. Saya senaraikan para pelajar ambil di sini aktiviti pertanian yang pertama ialah membajak. Salah satu aktiviti pertanian. Membajak tahu? Putak tanah dengan traktor. Kalau dulu dengan kerbau lah, dengan traktor, dengan kubota, itu dipanggil membajak. Ini aktiviti pertanian cikgu senaraikan. Aktiviti pertanian yang kedua ialah menanam. Aktiviti pertanian yang ketiga ialah menuai. Menuai apa dia? Pungut hasil. Kemudian yang keempat, walaupun tidak ada kronologinya di sini, ada dia meracun, membaja, 6, mengairi. Yang ketujuh,
membakar ataupun membersihkan kawasan ladang, bersih kawasan pertanian, kemudian yang ke-8, ini semua aktiviti pertanian ni, menjemur hasil pertanian. Inilah kadang-kadang bila kita tengok skrip calon, kita lihat apa yang calon jawab. Oh, calon-calon ni tak tahu aktiviti pertanian. Calon-calon tak tahu aktiviti pertanian. Jadi, kesempatan yang ada hari ini, calon-calon ambillah. Membajak, walaupun tak ikut turutan dia, membajak, menanam, menuai, meracun, membajak, mengairi, membakar ataupun membersih kawasan pertanian, menyembuh hasil pertanian. Itu adalah aktiviti pertanian. Okey, para pelajar yang saya hormati sekalian, akhir sekali, untuk penggal 2 ini, para pelajar, mau tidak mau, sanggup tak sanggup, para pelajar kena kuasai sedikit bahagian statistik. Statistik ini mudah. Soalan akan bagi data, tak perlu proses seperti pengajian am, tetapi data itu dipindah terus ke dalam bentuk graf. Sama ada graf bar ataupun graf garis. Saya yakin, saya percaya bahawa dalam penggal 2, inilah waktu yang sesuai untuk kita menguji calon-calon untuk kemahiran statistik. Akan ada satu soalan, calon-calon diminta untuk menghasilkan graf, sama ada graf bar ataupun graf garis, berdasarkan pada data yang diberi. Calon perlu kuasai yang ini. Perlu lihat di mana paksi-paksi yang perlu dibuat, tajuk di mana, petunjuk di mana. Sebab sejarah kita telah membuktikan bahawa calon-calon yang menjawab soalan ini selalunya mendapat markah yang tinggi. Di kesempatan PKP ini, belajarlah untuk carilah soalan-soalan lama untuk cuba menjawab soalan statistik ini. Soalan pengiraan mudah. Dia tak sesusah, tak sesukar seperti pengajian am. Cuma kepantasan, kecekapan menggunakan waktu dalam tempoh 30 minit untuk menghasilkan bahagian A, bahagian B, bahagian C, ada sedikit soalan yang berkaitan dengan statistik tersebut. Banyakkan latihan yang ini, saya insya-Allah soalan ada dalam penggaduan. No? Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya anda dapat kuasai statistik ni. Jadi akhir kata cikgu mengharapkan dalam penggaduan ni calon-calon buatlah sebaik mungkin supaya calon-calon tidak sebagai calon yang mengulang. Kerana kalau calon mengulang, dia terpaksa mengulang penggal 1. Buatlah yang terbaik, gunakan masa ruang PKPB ini untuk latih tubi, untuk berbincang dengan guru-guru, sama ada melalui WhatsApp ataupun sebarang alat media yang lain, supaya anda tidak ketinggalan untuk berada di persekolahan bila buka nanti, kerana mungkin kita akan masuk sekolah dengan tempoh yang singkat, kita akan menghadapi peperiksaan pengaduan. Jadi cikgu ucapkan selamat di kesempatan ini, masih lagi sempat cikgu ingat selamat Hari Raya kepada para pelajar yang beragama Islam, dan cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar yang cikgu faham hari ini yang telah WhatsApp cikgu di Sabah Sarawak yang berkesempatan, yang ingin mengambil peluang bersama dengan cikgu pada pagi ini, tengah hari ini. Cikgu ucap ribuan terima kasih. Juga para pelajar di Melaka, di Perak dan di Kelantan, juga cikgu ucap ribuan terima kasih. Dan amat-amat terima kasih pada para pelajar yang ada di Perlis,
yang mengikuti siaran ini dan juga kepada pihak penganjur, terutama Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang memberi ruang dan kepercayaan kepada cikgu untuk cikgu mengambil slot ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.